segalanya di alam ini ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, marilah kita mempelajari tentang rukun iman. Iman iaitu perkataan bahasa Arab yang bermaksud percaya, merujuk pada kepercayaan yang dipegang oleh seorang Muslim. Setiap seorang Muslim wajib mempercayai pada 6 perkara ini. Yang pertama dan yang paling penting merupakan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apakah yang dimaksudkan apabila kita disarankan untuk beriman kepada Allah? Secara pendeknya, kita wajib beriktikad dengan sepenuh hati bahawa alam ini hanya ada satu pencipta sahaja, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dengan buktinya keagungan alam ini. Allah yang mempunyai nama-nama yang indah adalah sempurna dan suci tanpa sebarang kekurangan, dan kuasanya tidak terbatas dalam apa jua sekalipun. Segalanya di alam ini ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang difirman dalam surah Hud ayat 6, kita merupakan hamba-Nya yang mesti taat dengan segala perintahnya. Bertentangan dengan ini, seperti menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, merupakan suatu syirik yang mesti ditentang di mana saja dijumpai. Kedua pula yang wajib dipercayai oleh setiap Muslim ialah beriman kepada malaikat. Kita mestilah beriktikad bahawa malaikat merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada cahaya, dan jumlah yang amat banyak di mana hanya Allah sahaja ketahui jumlah yang sebenar. Malaikat mempunyai sifat yang pelbagai dan berbeza daripada manusia seperti sayap, di samping mempunyai akhlak dan ketaatan yang baik. Para malaikat menjalankan bermacam-macam tugas dan tanggungjawab mulia yang diturunkan olehnya, antaranya termasuk menurunkan wahyu kepada rasul-rasul dan menjaga syurga dan neraka. Seterusnya adalah beriman kepada kitab. Kita mesti mempercayai dan mengamalkan segala sesuatu yang terkandung di dalam kitab tersebut. Pengertian kitab. Kitab ialah kalam Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasulnya. Kitab ini mengandungi syariat dan petunjuk untuk memimpin manusia ke jalan yang benar dan diredai Allah. Antara nama kitab yang wajib diketahui ialah: yang pertama, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud; yang kedua, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa; yang ketiga ialah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa; dan yang terakhir ialah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ialah wahyu Allah yang mengandungi ajaran Islam. Al-Quran juga merupakan kitab panduan hidup bagi umat Islam dan merupakan kitab Allah yang terakhir. Al-Quran merupakan satu-satunya kitab yang terpelihara daripada penyelewengan sehingga hari kiamat. Kesan beriman kepada kitab Allah ialah iman semakin bertambah dan hidup menjadi lebih tenang dan teratur. Seterusnya, dikasihi Allah serta mendapat syafaat daripada Al-Quran pada hari kiamat kelak. Bukti orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala ialah ia akan menunjukkan perilaku yang mulia seperti menjaga kemurnian Al-Quran. Salah satu cara menjaga Al-Quran adalah dengan berusaha menghormati, memuliakan dan menjunjung tinggi kitab suci Al-Quran. Di samping itu, berusaha untuk membaca Al-Quran dalam segala kesempatan yang ada. Kemudian belajar untuk menghayati setiap maksud Al-Quran. Akhir ialah bukti perilaku seseorang yang beriman dengan kitab Allah ialah juga berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran di dalam kehidupan sehariannya. Al-Quran sendiri akan membantu para pembacanya, insya-Allah. Apakah perbezaan antara Rasul dan Nabi? Pandangan yang pertama menyatakan bahawa Nabi diturunkan wahyu kepadanya dalam bentuk syarak dan tidak disuruh untuk menyampaikannya, manakala Rasul pula disuruh untuk menyampaikan wahyu tersebut yang diturunkan kepadanya. Menyatakan bahawa Rasul itu diutuskan kepada kaum yang kafir dan ingkar, manakala Nabi pula diutuskan kepada kaum yang beriman untuk mengajarkan mereka perkara yang mereka sudah ketahui dan sudah diajarkan sebelumnya. Kesimpulannya, kita dapat katakan bahawa setiap Rasul itu adalah Nabi, tetapi setiap Nabi belum tentu Rasul. Rasul Ulul Azmi adalah perkara yang tidak asing untuk kita sebagai insan bergelar Muslim untuk mengenali. Rasul Ulul Azmi adalah satu gelaran yang diberikan kepada para Rasul yang memiliki kedudukan tinggi disebabkan ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Di antara 25 orang Rasul ini, terdapat 5 orang Rasul sahaja yang mendapat gelaran Ulul Azmi. Dan 5 orang Rasul tersebut ialah: yang pertama, Nabi junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW; kedua, Nabi Isa AS; ketiga, Nabi Musa AS; keempat, Nabi Ibrahim AS; dan yang kelima ialah Nabi Nuh AS. Akhir kata, marilah sama-sama kita hayati kata-kata akhir Nabi kesayangan kita, iaitu Nabi Muhammad SAW, yang bermaksud, sesungguhnya aku telah tinggalkan kepada kamu 2 perkara,
Dan jika kamu berpegang teguh kepada dua perkara ini, nescaya kamu tidak akan tersesat buat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Rukun iman yang kelima iaitu beriman kepada hari kiamat. Jadi apa yang dimaksudkan dengan beriman kepada hari kiamat? Maksud beriman itu sendiri percaya atau yakin. Manakala konsep hari kiamat menurut akidah merupakan hari kehancuran seluruh alam semesta dan bermula kebangkitan semua yang kekal abadi untuk menerima pembalasan sama ada syurga atau neraka. Dalam masa yang singkat ni, saya tak nak tekankan tanda-tanda besar ataupun tanda-tanda kecil hari kiamat itu sendiri, kerana saya percaya semua umat Islam sendiri dah tahu ataupun mempunyai basic pengetahuan tentang tanda-tanda kiamat. Cumanya saya nak terangkan bagaimana proses atau perjalanan hari kiamat itu berlaku. Yang pertama, prosesnya bermula daripada malaikat Israfil yang meniup sangkakala yang pertama, di mana sangkakala pertama ni akan mematikan semua manusia yang ada di dalam alam semesta kecuali mereka yang dikehendaki Allah SWT. Kedua, yang seterusnya ialah tiupan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil yang membangkitkan semua makhluk daripada kubur, di mana setiap manusia akan keluar daripada kubur masing-masing dan menuju kepada Tuhan. Ketiga, semestinya alam semesta akan hancur. Allah akan gulungkan alam semesta dan akan hancurkan alam semesta. Yang keempat, sudah pastinya manusia akan berhimpun di padang mahsyar seperti yang kita tahu. Padang mahsyar merupakan sebuah padang yang sangat luas di mana semua manusia akan berkumpul di sana. Yang kelima ialah proses hisab ataupun proses perhimpunan, di mana semua amalan manusia sama ada dosa atau pahalanya akan dihitung untuk menentukan sama ada mereka akan ke syurga atau ke neraka. Dan proses keenam ialah proses titian sirat, di mana titian sirat ni merupakan satu titian yang nipisnya tu senipis sehelai rambut kita, dan manusia akan perlu meniti titian tersebut yang akan menentukan sama ada kita akan ke syurga atau ke neraka, bergantung kepada amalan masing-masing. Yang terakhir barulah proses syurga atau neraka, di mana di sinilah pengakhiran kita, yang menentukan pengakhiran kita selama-lamanya, sama ada syurga atau neraka. Namun Allah telah menjanjikan kepada semua umatnya yang bertakwa dan beriman kepadanya syurga, manakala golongan-golongan munafik dan golongan kafir akan ke neraka selama-lamanya. Kesimpulannya, semua umat Islam perlulah beriman kepada hari kiamat, kerana sudah pastinya sudah termaktub dalam Al-Quran sendiri bahawa hari kiamat akan berlaku, cuma kita tidak tahu bila. Jadi sebagai umat Islam, kita wajib mempersiapkan amal ibadat kita yang mencukupi sebelum ajal menjemput kita. Rukun iman yang keenam yang wajib kita imani iaitu beriman dengan qada dan qadar. Apakah yang dimaksudkan dengan qada? Qada merupakan ketentuan dan ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah sejak azali lagi. Apa pula yang dimaksudkan dengan qadar? Qadar bermaksud pelaksanaan sesuatu kejadian yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebagai contoh, kemalangan, kematian dan berjaya dalam peperiksaan. Qada pula terbahagi kepada dua, iaitu qada mu'allaq dan qada mubram. Qada mu'allaq bermaksud ketentuan Allah terhadap sesuatu dan boleh berubah melalui jalan ikhtiar dan juga doa. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Dan tidak dilupakan juga elemen doa juga penting, kerana doa senjata orang mukmin dan dengan doa tu juga boleh mengubah takdir kita dengan izinnya, insya-Allah. Seterusnya kita pergi kepada qada mubram. Qada mubram bermaksud ketentuan Allah terhadap sesuatu dan tidak boleh berubah. Sebagai contoh, matahari terbit di waktu pagi. Bolehkah kita mengubah matahari untuk terbit sebelah malam? Tidak boleh. Itu yang dimaksudkan dengan qada mubram. Kesan beriman dengan qada dan qadar. Yang pertama, bila kita beriman dengan qada dan qadar, kita jadi tidak mudah untuk berputus asa. Yang kedua, kita akan redha dengan segala ketentuannya. Yang ketiga, kita tidak akan menyalahkan Allah sekiranya apa yang diinginkan itu tidak tercapai, dan kita akan sentiasa bersangka baik dan memandang setiap sudut ataupun ujian yang kita peroleh itu
pasti ada hikmahnya. Yang keempat, kita akan jadi sabar dalam menempuh dugaan dan ujian. Yang kelima, kita akan bertambah usaha untuk menjadi hamba Allah yang taat kepada segala perintahnya dan menjauhkan diri daripada segala kemungkaran. Yang keenam dan yang terakhir adalah hati akan menjadi tenang.